Okay, ni hari tu kita dah sampai sini. Yang ini pun network segment ni pun kita dah buat, tapi saya tak terangkan dia punya kenapa detailnya kita buat subnetting tu lah. Okay. Saya dah brief cara macam mana nak buat subnetting, nak buat 2 macam mana, nak buat 4 subnet macam mana. Kalau kita ada 40 host, berapa subnet yang kita boleh buat, berapa host yang kita boleh bagi maksimum pada satu subnet. Kita dah buat pengiraan lah hari tu. Okay, sebenarnya untuk network segment ni sama macam subnetting lah. Okay. Segmen network tu dipecah-pecahkan kepada beberapa bahagian. Okay, many protocol use broadcast or multicast. Okay, sebagai contoh protokol yang menggunakan ni adalah ARP lah. Okay, ARP adalah Address Resolution Protocol yang mana digunakan untuk bila kita broadcast satu-satu, contohlah macam kita ping daripada satu PC kepada PC yang lain. Semasa proses ping tu sebenarnya dia akan buat satu ARP proses. Okay, Address Resolution Protocol, maksudnya dia akan tukarkan daripada maklumat IP tu, dia akan cari maklumat MAC address. That's why nama dia Address Resolution Protocol. Bila dia nak tukarkan tu, proses ni dia akan buat ARP request dan PC yang berkaitan yang empunya MAC address tu dia akan reply kepada siapa yang request ARP tersebut lah. Okay, many protocol use broadcast or multicast. Di mana ARP digunakan untuk locate other device, host send DHCP, discover broadcast to locate DHCP tersebut. Okay, biasanya kalau dekat DHCP ni adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Ni adalah satu protokol yang digunakan untuk kita, kalau kita nak setting, kita nak berikan IP secara automatik kepada host. Maksudnya kita tak payah nak assign satu persatu every single PC yang ada. Kita dah setkan dia punya DHCP. Once kita on komputer, kita akan dapat dia punya IP. Okay. Salah satu yang digunakan untuk konsep broadcast ni adalah dalam DHCP, okay, ataupun dalam ARP. Pun guna konsep broadcast. Broadcast tu kita satu sender hantar kepada banyak penerima lah. Okay. Switch propagate broadcast out all interface except the interface on which it was received. Okay. Switch ni biasa dia akan dia terima satu frame, dia akan broadcast pada semua port yang bersambung dengannya kecuali port yang hantar lah. Okay, dia akan broadcast pada semua. Switch ni akan dia broadcast pada semua port yang keluar. Okay, semua port keluar. Kalau daripada sini ada PC hantar dekat sini, so switch ni akan broadcast pada dia. Kalau ni ada bersambung dengan PC lain, dia akan broadcast pada dia ni dan seterusnya lah, kecuali sini lah yang menghantar tu, switch tak akan broadcast pada penghantar lah, dia akan broadcast pada yang lain. Semua yang lain tu dia akan broadcast. The only device that stop broadcast is a router. Okay, router tak akan forwardkan frame yang diterima secara broadcast. Dia tak akan broadcast. Dia tak akan forward frame tersebut. Okay, router do not propagate broadcast. Each router interface connect to broadcast domain and broadcast are only propagate within that specific broadcast domain. Okay, dekat sini kita panggil, kalau dari segi topologi ni kita tahu yang ini adalah satu network lah. Okay, sebab kita boleh nampak dekat sini. Madam. Ya? Saya tak share. Bukan, saya salah. Madam dah ambil attendance. Ada. Saya line tadi. Okay. Madam, saya pun dah masuk, Madam Jivan Raj. Awak masuk lambat. Sorry, Madam. Jivan Raj, Sarah Okay, yang ini dikira sebagai satu, kalau awak tengok dari segi topologi ni, awak tahulah yang sini kita boleh kategorikan sebagai satu network lah, sebab dia keluar satu kabel je keluar daripada router ni. So satu network ni kita panggil sebagai satu broadcast domain lah. Kalau kita ada user yang banyak, okay,
kalau kita tak buat subnetting kan, contohlah kita tak buat subnetting, kita panggil kelas C lah. So kita boleh 254 user lah. Kalau kita pakai /24 kan. So kita ada 254. So broadcast domain dia besar lah. Okay. Bila nak broadcast tu dia kena broadcast pada semua user yang ada dalam broadcast domain yang sama. Tapi kalau kita buat subnetting, contoh kita buat subnetting kepada /25 kan. /25 maksudnya kita punya network tu kita boleh bahagi pada 2 bahagian. So yang sini akan dapat 128 126 lah, 126, yang ini pun 126. So bilangan user untuk kita broadcast tu dia dah kurang. Okay, itu kelebihan kalau kita buat subnetting lah. Okay, problem with large domain, broadcast domain. Apa yang berlaku bila kita punya broadcast domain tu besar, apa yang berlaku adalah host can generate excessive broadcast and negative effect the network lah. Sebab dia punya bilangan host tu, user dia terlampau banyak. Bila terlampau banyak akan menyebabkan kita punya network tu akan jam, akan berlakunya orang kata traffic lah. Okay, traffic sebab dia broadcast kan. Broadcast maksudnya dia send pada semua user yang ada dalam broadcast yang sama. Okay, dalam case yang ini awak boleh tengok ni kelas B. Contohlah dekat sini dia pakai /16 400 user. So dia kena broadcast pada 400 user. Okay, tapi apa solution yang kita boleh buat adalah dengan kita mengurangkan saiz network yang ada dengan mengecilkan dia punya broadcast domain dia. Kita buat subnetting lah. Okay, subnetting maksudnya kalau kelas B daripada /16, maybe dia boleh kecilkan jadi /17, /18 /17 maksudnya dia pecah 2, /18 dia pecah 4. Okay. Kenapa dia pecah 4? Sebab dia pinjam 2 bit kan. 2 bit daripada host bit. Yang tu kita dah belajar lah. So tujuan kita buat subnetting ni, kita nak kecilkan dia punya broadcast domain. Bukan sajalah. Sebab bila kita berada dalam broadcast domain yang besar, menyebabkan akan berlakunya network traffic lah. Okay, dividing the network address /16 into pada to subnet of 200 172.16.0.0/24. Okay, macam ni dia daripada asalnya adalah /16, dia nak bahagikan jadi 2. So dia tukarkan, dia terus tukar kepada /16, dia pecahkan 2 macam ni lah. Okay, so tu tujuan kita buat subnetting. Okay, selain tu, kenapa kita buat subnetting juga, selain daripada kita nak mengurangkan dia punya broadcast domain dia, broadcast domain area dia, kita nak kurangkan juga ataupun kita nak improve dia punya network performance. Okay, kita nak meningkatkan dia punya network performance, and also to implement security policy between subnet. Apa maksud dia? Implement security, contohlah, okay, contoh saya ada sini adalah kita tengok yang ni lah. Okay, sini ada admin, sini human resource, sini student, sini accounting. Okay, maybe setiap department ni dia ada dia punya security policy dia lah. Contoh accounting melibatkan keuangan kan, finance. So takkanlah student punya network, student boleh masuk pada ni. So maybe ada certain student ni dia tak boleh join pada, kalau dia berada pada network yang sama, maybe student boleh access pada PC yang ada pada accounting kan, kalau dia sama network. Maybe dia boleh cuba untuk masuk lah. Tapi kalau kita bahagikan ikut subnetting, maksudnya subnetting ni by function lah. By function. Okay, account dia satu network, student satu network, admin satu network, human resource satu network. So dia boleh implement security policy dia lah di antara subnet yang ada. Maybe ada certain human resource ni dia sahaja yang boleh access maklumat tersebut, account tak boleh. Okay, admin pun samalah.
Okay, student dia ada punya network, admin ada network dia sendiri. So kita boleh groupkan by function lah. Itu tujuan kita buat subnetting. Kita boleh implement security policy pada certain subnet. Contoh macam okay, kita nak block YouTube. Okay, kalau kita nak block YouTube, kita mesti block by dia punya IP, dia punya network dia. So kita tahu network yang student mana. Contoh kita nak block pada student lah. Tak boleh klik pada, contoh pada peak hours. Contoh pada peak hours, kita tak bagi student access YouTube. Okay, kita akan setkan masa dia dan kita akan block by IP dia lah, by network address dia. So siapa yang berada dalam network tu, dia bila nak access YouTube atau certain website, dia tak dapat lah. Tapi accounting, human resource, admin boleh access sebab dia block by dia punya orang kata network dia, by network. Okay, selain tu subnetting ni dia reduce the number of device affected by abnormal broadcast traffic. Kita boleh mengurangkan contoh dalam peak hours, kita boleh slowkan mana department yang tak perlu nak access satu-satu web ataupun kita kurangkan dia punya bandwidth ke, kita boleh access, kita boleh buat dia melalui hasil kita buat subnetting lah. Kita by dia punya network address ni, kita boleh buat dia punya apa yang kita boleh, maksudnya kita boleh implement based on network yang kita dah pecah-pecahkan tu. Okay, kalau kita berada dalam network yang sama, satu network, macam mana kita nak asing-asingkan dia kan? So itu reason kenapa kita buat subnetting lah. Okay, selain tu kita boleh buat subnetting ni tujuannya untuk kita boleh asingkan by floor, okay, by setiap level, okay, setiap level. Level LAN 1, level dia ada network address dia. Okay, kita pecahkan dia. Okay. LAN 1 dia ada network address dia. Yang ni. Okay, kita tulis. Okay, LAN 1 ada network address dia, LAN 2, yang ni hasil kita buat subnetting lah. So kita tahu, contoh ada problem pada network address starting 10.0.1.25 contoh kan. Kita tahu dia adalah berada pada level 1. Kalau kita tengok dia punya IP start daripada 10.0.2/23. So kita tahu dia adalah pada LAN 2. So senang kita nak buat, kita nak identify dia punya failure tu berlaku daripada mana, location dia di mana. So bila kita asing-asingkan IP tu, kita tahu lokasi dia di mana. Okay, itu tujuan kita buat subnetting. Kita boleh asing by location, kita boleh asing by function, dan juga kita boleh asing juga by kita boleh separatekan dia by device type. Okay. Contohnya untuk LAN 1 ni untuk kontrol, untuk sambungkan dengan semua host. Okay, LAN 1 contoh 10.0.1.0/34 untuk semua host. Okay. Untuk LAN 2, ini untuk biasanya kita implement ni untuk company yang besar lah. Okay, dia ada printer banyak, dia ada host banyak, dia ada server banyak. So dia asingkan by device type lah. Okay, LAN 2 10.0.2.0/24, ni semua untuk printer. So bila kita ada salah satu printer ataupun ada satu IP yang nampak macam pelik je, kita tahu. Bila kita baca, datangnya daripada LAN yang mana ataupun subnetting yang mana satu. So kita boleh asingkan by device type. Okay, contoh server LAN 3, host LAN 1, printer LAN 2. So daripada maklumat tu kita boleh detect lah. Ini cara kita organize kita punya network lah. Okay, itu tujuan kenapa kita buat segmentation network, kita buat subnetting tu. Okay, yang ni kita dah belajar. Kita dah belajar subnet kan. Ses 8, ses 16, ses 24. Ni semua kita dah belajar. Ada yang tak faham lagi?
Ada yang tak faham lagi? Faham So slice 8 ni kelas ni semua adalah dia default kelas ni, default kelas A, default kelas B, default kelas C kan. Semua dan kita dah belajar yang kita ada 32 bit. Kalau kelas C kita ada berapa bit untuk network, berapa bit untuk host. Kalau value dia adalah 1 maksudnya dia untuk network. Kalau value dia adalah 0 dia adalah untuk host. Daripada yang kelas standard ni kita boleh buat subnetting, hasil kita buat peminjaman daripada bit sedia ada, dia adalah host tapi kita pinjamkan dia. Contoh kelas C kita pinjam 1 maksudnya kita dah jadikan 2 subnet lah. Okay. 201 so dapat 2. Kalau kita pinjam 2 maksudnya kita buat 4 subnet, 2 kuasa 2 dapat 4. Kalau kita pinjam 3, 2 kuasa 3 maksudnya kita buat kita pecahkan kepada 8 subnet. Maksudnya kita kecilkan dia punya broadcast domain lah. Ni kira satu broadcast domain. Okay, macam tadi ni lah. Dipecahkan kepada kalau macam ni satu broadcast domain. Yang ni dia dah pecahkan kepada 2. Tapi tak semestinya bila dia pecahkan tu, dia buat subnetting tu, semua subnet tu akan digunakan. Okay. Akan digunakan. Contoh, dia just nak 3 subnet saja. Satu lagi mungkin dia reserve untuk future expansion lah. Okay. So kelas A, kelas B, kelas C. Okay. Untuk ITN ni biasa kita pakai yang kelas C je lah. Biasa kita guna kelas C. Tapi nanti awak belajar saya akan datang, kita dah belajar yang inilah. Okay. Yang melibatkan network yang lebih besar. Bila kelas A, kelas B, dia punya cabaran dia adalah awak bila nak buat subnetting, dia dah melibatkan penambahan tu. Biasa untuk kelas C dia tambah semua majoritinya di otak yang keempat lah. Okay, tapi bila awak dah buat subnetting untuk kelas B, kelas A, dia dah sampai pada otak yang kedua dengan otak yang ketiga lah. Bila otak yang kedua, ketiga, cabaran dia adalah untuk awak pastikan IP dia betul. Okay, IP dia betul seperti yang saya bagi contoh sebelum ni lah. Bila melibatkan kelas B, dia tambahan dia tak macam selepas .255, okay, lepas .255 dia bukan 256 tapi dia akan tambah pada otak yang sebelah dia lah, otak yang ketiga. So sebelah kiri ni akan jadi 1 dot berapa, 255 kan, dia tambah sebelah sini. Okay, ni pun hari tu kita dah tengok ses 8, ses 16, ses okay, ses 8 ni yang basic dia. Okay, dia buat dislashkan 16 dan juga dislashkan 24 lah. Okay, ni hasil dia lah. Okay, ni IP dia. Yang saya cakap tadi, cabaran dia adalah nak menentukan dia punya range dia lah. Okay, range dia. Kalau kita buat slash 16. Okay, ni dia pecahkan kepada banyak subnet lah ni. Okay, sebab tu dia tak habiskan ni, dia buat dot ni maksudnya ada banyak subnet. Okay, slash 16. Slash 8 dijadikan kepada slash 16. So banyak. Maksudnya dia pinjam 8. 2 kuasa 8. Ada sebanyak 207, 208, 207, saya dapat 256. So ada 256 subnet lah. Okay, sebab asalnya dia slash 8 tapi dia nak jadikan slash 16. Kan? Bila slash 16 maksudnya dia pinjam daripada yang default dia adalah daripada asasnya ni tapi dia nak jadikan slash ni. Asal dia dia host dia sini tapi disebabkan dia nak jadikan 16, dia jadikan yang ini pun sebagai mula-mula sini je. Tapi disebabkan dia nak jadikan slash 16, yang ini pun dijadikan sebagai network. So borobi dia dah jadi 8 lah. That's why dia dapat 208, dapat 256 subnet. 256 subnet. So satu subnet tu dia akan, kalau awak kira, dia akan ada sebanyak 65534 host lah. Daripada 10.0.0.1 sampai 10.0.255.254, ni ada sebanyak 65,534 host. That's why cabaran dia bila bekerja dengan kelas A, dia besar lah, dia banyak host dia.
Kalau yang ini, ni lagi banyak bila kita jadikan dia slash 24 kan. Asal dia slash 8 tapi disebabkan kita nak dalam satu subnet ni banyak host dia, asalnya sini je. Tapi yang ini semua sampai sini, daripada kosong dia nak jadikan semua adalah satu sebab nak pinjam. 2 kuasa 16. 2 kuasa 16. 2 kuasa 16 dapatlah 6 berapa ni kan. 655 36 subnet. Okay, tapi dia punya range sikit lah. Range dia dah sikit. Dia punya range dia dah dapat setiap subnet tu dia hanya ada 254 host sahaja. Sebab apa? Ini saja yang tinggal untuk host kan. Yang ni semua dia dah jadikan sebagai network. So itu kalau bekerja dengan kelas A punya IP lah. Okay, kalau kelas B dia kurang sikit, kelas C lagi simple lah. Sebab bilangan host yang diperuntukkan sedikit sahaja. Okay. Yang ni pun sama je, kita dah belajar. Okay, subnet mask. Kalau prefix 25 dia adalah .128 /26, yang ni semua patutnya dah tahulah. So kita boleh compare lah antara, adalah penting untuk awak tahu value dia di dalam binary sebab daripada yang ini saja kita tak tahu sebenarnya borrow bit dia berapa kan. So bila kita convert dalam bentuk binary kita boleh tahulah borrow bit dia berapa. Daripada borrow bit tu kita boleh tentukan berapa subnet yang kita boleh buat, berapa host yang kita boleh provide dalam satu-satu subnet. Ini pun kita dah explain hari tu. Dan awak dah buat lab. Okay, kalau awak tak faham juga apa yang kita discuss itu, awak boleh, kalau nak tengok secara video, awak boleh tengok video dalam Netacad. Dalam Netacad pun dia ada tunjuk cara lah. Cuma saya tak sure sama ada caranya betul-betul cara yang sama ataupun dalam Cisco ni method dia lain. Tapi hasilnya dia akan dapat hasil yang sama lah. Okay. Ni pun sama. Saya rasa method dia lebih kurang sama je. Ni pun kita dah buat pun lab ni. Okay, lab ni pun kita dah buat hari Isnin hari tu. Yang ni tak ada apa, sama juga. Dia cuma buat explanation berkaitan apa tu, nak buat subnet, okay, nak buat subnetting apa semua. Okay, awak boleh juga gunakan calculator pun boleh guna Tapi saya ingatkan supaya awak tahu metod menggunakan manual. Okay. Sebab tak nak awak nak kerja ke apa nanti, awak secara ni awak kena design sendirilah. Okay. Calculator tu sebagai panduan sahaja untuk awak semak. Pastikan asasnya awak tahu macam nak kira. Okey, ada soalan tak berkaitan subnetting? Soalan? Tak ada. Okey. Rajesh, kenapa kita buat subnetting? Mana Rajesh? Ada Rajesh? Ada, madam. Okey, kenapa? Apa tujuan kita buat subnetting tu? Apa reason dia? Apa purpose dia? Untuk cari dia punya host. Untuk cari apa? Host, madam. Untuk cari host. Apa tujuan kita buat subnetting? Kenapa tiba-tiba nak buat subnet je? Tiba-tiba nak pecahkan network tu. Kenapa? Untuk apa? Tak tahu. Jam kepala saya. Okay, memandangkan Raja tak dapat jawab, maka semuanya kena denda lah. On lah kamera semua. On kamera lah semua. Sebab bila saya cakap seorang ni,
Rupanya tidur semua. So sebab nak bagi ni semua on camera lah. On camera saya tahulah you all tidur ke tak tidur ke. Tak kira lah line tak ada ke. On camera semua. Ke tak nak on camera? Saya cakap seorang lah. Kelas. Dengar madam. Dengan Ya. Madam Prak. On lah kamera. Miss, Ya. subnetting ensure the traffic destined for the device within a subnet stay in that subnet, which reduce Tu ayat dalam tu. Tu ayat dalam tu ayat awak. untuk reduce dia punya traffic, madam. Okay, reduce dia punya traffic. Kenapa nak reduce traffic? Kenapa bila tak buat subnetting, kenapa dengan traffic dia? Sebab Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? untuk reduce dia punya network load, overload. Okay, bila kita buat subnetting, maka kita dah mengecilkan dia punya, kita dah kecilkan dia punya broadcast domain dia. Okay, so bila kita broadcast, bila ada satu PC buat broadcast proses tu, so maka dia nak bilangan PC yang akan terima ataupun host yang akan terima request tu dah semakin kecil. Okay, bila dah semakin kecil, dia punya network load tu dah semakin kurang. Tapi bila kita tak buat subnetting tu, kita tak pecahkan kepada network yang lebih kecil, maka dia punya proses broadcast tu akan lebih besar lah. Banyak PC ataupun contoh tadi saya tunjukkan, kalau kita /24, kita ada 254 user lah. Tapi kalau kita buat subnetting kepada 2, maka satu subnet tu kita boleh dapat 124. Okay, 124 punya user. So 124. Kalau buat satu network je kita 254. Kalau kita bagi 2, kita buat 2 subnet, kita dah boleh jadi kita bagi 2 lah user dia. So bila satu-satu PC buat request dan memerlukan buat proses broadcast, dia punya user tu dah semakin kurang dan dia punya network load dia ataupun traffic dia dah semakin kurang. So network performance sekurang-kurangnya dia boleh meningkatlah dia punya network speed dia apa semua. Okay, so selain tu apa dia? Tadi Rajesh kan saya nak tanya. States, madam. Kurangkan Kurangkan apa? Pembaziran. Okey, betul. Selain daripada tu, madam, daripada MAC address kita boleh jumpa IP address pula. Okey, betul. Bila kita buat subnetting, kita boleh tadi kurangkan pembaziran lah. Okey. Maksudnya tak payahlah kita sebenarnya nak guna banyak 100 user tu, 100 user saja, tapi bila kita tak buat subnet, kita kena bagi dia 254 user kan. So membazirlah sebanyak yang balance dia tu. Sebenarnya network yang lain tu kita boleh gunakan, IP yang lain tu kita boleh gunakan untuk network yang lain ataupun group yang lain lah. And then tujuan subnetting apa lagi tadi? Apa lagi kelebihan kita buat subnetting tadi? Daripada MAC address kita boleh jumpa IP address, madam. Okay. Bila kita buat tu kita boleh tahulah dia punya tu kan. Kita buat subnetting, kita boleh dapat NA dia, VA dia, range dia semualah. Dan biasanya kita buat subnet ni, kita boleh buat subnet ni by level, by function, by device, okay, by
jabatan, okay. Semua tu kita boleh buat. Cara nak buat subnetting tu lah kita boleh grupkan by apa, okay, bagi memudahkan kita susun lah. Selain tu kita boleh implement dia security policy dia lah, okay. Seperti yang saya katakan tadi, student punya line yang LAN A, LAN B untuk contoh admin. So ada certain web ataupun yang student tak boleh masuk, so kita boleh block lah. Bila student access IP tersebut, dia tak boleh nak masuk lah. Itu cara kita implement security policy dalam satu-satu network. Okay, tu serba sedikit lah. You all kena tahulah kenapa kita buat benda tu. Okay. Kita buat subnetting. Ya. Yang hari tu madam kata kalau kita ada host ataupun apa tu yang nanti boleh dapat dia punya tu. Dia punya kita boleh cari dia punya tu. Okay, dia buat ARP proses Itu macam mana? Okay. Bila kita buat, contoh kita buat ping, okay, ping proses. Ping kan untuk kita test connectivity kan. Kita ping tu, prosesnya bila kita ping first time sebenarnya, kita tak dapat pun feedback dia secara terus. Tapi hari tu kan kita dah pernah buat dia punya simulation dia kan. Bila awak ping, bila tekan simulation mode, awak nampak proses dia apa yang berlaku. Dia akan hantar paket tu pergi ataupun frame tu pergi kepada switch. Switch akan broadcast pada semua. Sebenarnya proses dia sama macam kita buat, dia akan request lah. Dia akan ping PC yang menghantar tu, yang ping tu dia akan request. So PC yang punya IP tu, dia akan reply lah. Dia akan reply dengan MAC address dia lah. Lepas dah tahu MAC address, barulah frame ataupun dia punya frame tu akan dihantar. Sebab kita belajar chapter 2, bila switch menerima frame, dia akan check dia punya source dengan destination MAC address. Okay, source dengan destination MAC address, barulah dia akan forwardkan frame tu kepada penerima dia lah. Okay, itu dia punya proses dia yang awak kena tahu secara asas dia. Okay, itu mungkin masuk final, awak kena tahulah macam mana satu-satu frame dia hantar, apa dia accept ke, dia tolak ke, dia terima ke, awak kena tahulah proses dia. Okay, so dalam lab pun kita dah buat apa semua, dan hari ni kita nak masuk pada yang bahagian yang kedua ni. Bahagian yang kedua adalah, okay, yang kedua ni agak senang, lebih senang sebenarnya. Dia lebih kepada configuration, dan bahagian belakang nanti baru ada macam susah sikit lah. Okay. Okay, sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang dalam ni yang masih lagi tak boleh nak kira subnetting? Kalau awak ada masalah tu, cepat-cepatlah awak atasinya, sebab itu adalah asas dia lah. Asas dia yang teori awak boleh baca sendiri. Okay, tapi konsep yang ni kalau awak tak dapat juga, memang sampai bila sampailah semesta atas, inilah asas yang akan digunakan untuk awak. Kalau terutama yang ambil track network lah nanti, inilah asas yang digunakan untuk awak starting untuk design, okay, design awak punya network. Kalau tak gerti nak design apa jua dibagi, nak configure apa benda pun lepas ni memang tak boleh lah. So ambil tindakan. Siapa yang masih lagi tak ni, sila pastikan awak faham konsep untuk nak buat subnetting, nak kira range apa semua tu perlu tahu. Okay, itu sangat-sangat penting. Okay, seterusnya kita tengok kepada ni. Okay. Okay, kita chapter 3 yang inilah. Okay, 3.2 basic LAN configuration. Okay, apa yang ada kat sini. Ni sebenarnya kita tengok apa yang ada pada basic router lah. Okay, basic router setting. Okay, sebenarnya kalau ikutkan kita dah configure pun router tu kan. Hari last class kita pun dah configure dia punya interface. Okay, apa yang ada dalam router tu sama macam lebih kurang switch jugalah. Apa dia punya command-command yang kita akan gunakan. Cuma router ni function dia, sebab dia function dia digunakan untuk
untuk kalau switch dia biasanya guna untuk local kan. So bila ada router dia untuk communicate dengan network yang lain lah. Okay. Kalau awak punya network kat rumah pun kalau tak ada router, so automatik awak tak boleh dapat internet kan. Kalau awak sambung pada router lah. Kalau tak sambung pada router, automatik awak tak dapat internet. So router ni tujuannya untuk dia communicate dengan network yang lain. Dan biasanya dekat router tu kita akan setkan dia punya gateway lah. Okay, gateway ni biasanya default gateway adalah IP pertama lah. IP pertama. Practice yang biasa kita gunakan adalah IP yang pertama, first host address kita panggil. First host address kita bagi pada gateway. Jaranglah kita bagi nombor 4, nombor 5 boleh, tak salah. Okay, tapi untuk memudahkan kita, kita terus tahu. Okay, yang pertama tu mesti bagi pada gateway. Dalam mana-mana practice pun memang kita guna yang pertama tu untuk kita bagi pada gateway. Okay, basic router configuration yang biasalah. Kita configure hostname. Yang ni saya rasa semua orang sepatutnya tak ada masalah. Okay. Enable secret password. Enable secret password ni dia punya password lah. Okay, bila kita dah buat enable secret ni biasanya dia akan kalau sebelum tu kita ada buat enable password, dia akan override lah. Okay. Bila kita ada buat enable secret. Kalau kita buat enable secret ni biasa dia akan secretkan lah. Dia akan jadikan kita punya password tu dalam bentuk combination number lah. Number dan juga karakter lah. Okay. Itu, and then kita boleh secure user exit mode. Nak securekan user exit mode kita pakai line console lah. Okay, line console maksudnya line kabel biru tu. Pada awal-awal nak masuk router, kalau ada dia punya password, itu nama dia line console 0. Itu sepatutnya tak ada masalah lagi. And then kita boleh securekan kita punya telnet ataupun SSH. Telnet maksudnya kita remote access lah. Okay, remote access secara jarak jauh. Okay, kita biasa masukkan line VTY 04015. Okay, 04015 tu menunjukkan berapa bilangan user yang boleh access secara jarak jauh. Okay, secara remotely. Okay, untuk masuk dalam router ataupun dalam switch. Tapi sebelum kita boleh access tu kita kena make sure dekat router kita ataupun switch kita tu kita configure line VTY 04. Okay, maksudnya akan ada 5 orang yang boleh masuk. Bila dah ada cukup dia punya user dia, orang lain nak masuk lagi dah tak boleh lah. Dan pastikan kena tahu dia punya password dengan password dia lah. Kalau tak tahu password pun tak guna juga. Okay. So benda ni penting kalau contohnya biasa digunakan. Contohlah awak punya site, awak kerja di KL tapi tiba-tiba awak balik kampung di Johor. Okay. Then awak di KL tu dia punya contoh tiba-tiba dia kata ada masalah pada awak punya router apa semua kan awak kerja. Lepas tu awak sebenarnya awak boleh remote sahaja tapi awak kena tahu dia punya ni lah IP dia lah. Okay, awak kena tahu dia punya IP. So awak boleh remotely sahaja dari JB. Okay. Itu maksud dia awak boleh remote access ataupun telnet tadilah. Okay. Bila lagi satu SSH. SSH ni maksudnya dia punya secure ni lah. Kita punya apa yang kita access secara SSH tu dia tak nampak secara plain text. Bila awak masukkan password dia tak tunjuklah dekat awak punya line tu. Bila kita hantar melalui network, kalau ada hackers tu dia boleh scan. Tapi bila dalam bentuk SSH ni, secure ni, dia akan nampak password awak tu dalam bentuk combination code sahajalah. Dia bukan dalam bentuk plain text. Okay. Okay. And then awak boleh encrypt all plain text password guna ni lah yang bawah ni service password encryption. Okay, ni contoh dia lah. Contoh. Saya rasa semuanya kita dah buat dari itu. Dalam switch kita dah pernah buat. Ni banner pun samalah. Banner ni biasanya kita punya message tu mesti duduk dalam in between ni lah. Dia punya tanda hashtag lah. Sebenarnya apa-apa tanda pun boleh tapi mesti sama lah. Okay, sama dia punya simbol dia tu. Ni basic ni lah. Ni sepatutnya semua orang dah boleh buat lah. Okay. Okay.
Okay, seterusnya lepas tu nanti awak boleh configure dia punya router. Macam biasa kita configure router interface tu. Okay, dekat router biasa nama dia bukan lagi VLAN lah. Okay, VLAN 1, VLAN 2 tapi nama dia dah Giga Ethernet. Okay, tapi kita ringkaskan jadi G kan, G0/1, G0/0. Macam mana kita nak tahu nama-nama interface ni? Kita interface yang kita gunakan, yang kita nak tahu, kita boleh aktifkanlah dia punya preferences kan, option preferences, show dia punya label-label port dia semua tu. Okay, nampaklah port apa yang ada. Okay, so cara method dia sama je. Cuma dekat sini kalau awak baca dekat sini dia ada pakai IPv6. So IPv6 kita tak gunakan sebab kita tak belajar untuk IPv6 punya configuration. Kita just gunakan untuk IPv4. Okay, ni IPv4. Ni untuk configure router interface. Okay, kita boleh masuk interface dia apa. So masukkan, contoh kita nak buat description pun kita boleh tulis. Description maksudnya kita nak masukkan dia punya maklumat lah. Maklumat, okay, contoh LAN 1, LAN A, LAN B. Okay, kita type lah dia punya description dia. Contoh description link to LAN. So bila kita ni nanti kita nak semak balik, oh kita tahu ni adalah IP untuk link kepada LAN. Okay. So selain tu kita boleh masukkan IP address dia. Macam biasa masukkan IP tu sama method macam mana kita masukkan IP address pada VLAN lah. VLAN 1 pada switch. Tapi kena dia punya interface tu betul. For example dia masukkan interface Giga Ethernet 0/0/0. Okay. Kenapa 0/0/0? Dekat sini nama dia memang itu. Kalau masukkan G0/0/0 pun boleh. Okay, awak masukkan G0/0 salah. Sebab tak cukup. Okay, dia ikut apa port number dia. Okay, then kita boleh masukkan description. Masukkan description, tulis link apa dia punya info yang awak nak tulis kat situ. Lepas tu IP address, masukkanlah IP address awak dan diikuti dengan subnet mask. Kalau nak masuk IPv6, kena masuk dengan IPv6 punya format lah. Bagus ni untuk IPv6 dia masukkan dia guna slash. Okay, dia guna slash. Dia tak pakai subnet mask yang decimal number. Okay, sebab dia panjang. Sebab dia guna slash lah. Tapi kita tak belajar lah untuk ni. Awak belajar sekarang depan. Dan macam biasa letak no shutdown. Untuk apa? Untuk activate dia lah. By default dia adalah down. So kita nak upkan dia. And then selain daripada tu macam biasa kita ada show IP interface brief. Show IP interface, kalau IPv6 pakai ni lah. Kita pakai yang ni. Untuk apa? Untuk semak lah. Kalau awak macam kadang-kadang tak tahu nak guna untuk apa, dia adalah untuk semak. Kenapa nak semak? Sebab hasil daripada kita dah configure, kita nak semak balik kan. Macam mana nak semak? Gunalah show IP interface brief. Baru nanti dia akan listkan ni lah. So kita nampak lah kita dah configure apa. Ni dah. Kadang-kadang kita configure IP dia lupa nak letak no shut kan, no shutdown. Tengok kalau no shutdown dia down kat sini. So dia semak kenapa kita punya interface tu tak hijau-hijau kan. So bila tak hijau maksudnya dia down lagi tu. Down tu maybe awak tak letak no shutdown. Lepas tu awak boleh semak lah apa dia punya yang dah configure, apa yang belum. That's why pentingnya show IP interface brief. Ataupun awak boleh guna show run. Bila show run, dia tak detailkan macam ni. Dia akan listkan semua. Dia akan displaykan semua command yang awak dah pernah configure lah semua sekali. Okay. Kalau guna show IP interface brief, dia just showkan dia punya interface sahaja secara briefly. Secara ringkas dia akan terus nampak lah. Okay, yang bawah ni IPv6 tak tengok. Okay, ni semua dia punya kalau untuk show lah awak boleh guna lah. IP interface brief, show IP route. IP route ni untuk display dia punya content of routing table dia. Okay, sebab
router kan dia nak menunjukkan perjalanan dia kan, dia punya laluan dia daripada router ni, apa IP dia sampai router ujung dia. So apa router yang ada, apa laluan yang ada. So awak boleh gunakan show IP route. Dia akan display all the content of the IP routing table. Dia akan tunjukkan dia punya apa orang kata, dia punya laluan dia lah. Router tu dia lalu IP mana. Contoh macam ni lah, kita buat show IP route. Kita kena faham lah apa maksud ni. Okay, ni dia ada dia punya IP address dia connected dengan berapa subnet, dia connected melalui port yang mana satu. So ini adalah maklumat yang dipamerkan bila kita type command show IP route. Apa maksud C? C maksudnya connected. L maksudnya apa? Local. Okay, local. C tu maksudnya connected. L dia bersambung secara lokal. Dia adalah untuk lokal. Lokal maksudnya yang LAN lah. Okay, LAN. Okay, nanti awak tengok lah. Awak kena pasti. Awak kena cuba fahamkan apa maksud-maksud setiap maklumat yang dipamerkan tu. Okay, awak boleh pakai show interface pun boleh juga. Okay. Show interface maksudnya semua interface dia akan displaykan semua interface yang ada pada device tersebut. Tetapi IPv4 je lah. Kalau nak IPv6 kena guna IPv6. Kalau nak lagi satu kita boleh guna show IP interface. Lain antara show interface dengan IP interface. Yang IP interface ni dia akan showkan IP statistik dia. Okay, statistik dia. Nanti awak boleh cubalah apa beza antara IP interface dengan show interface dengan show IP interface. Awak boleh nampak perbezaan apa yang maklumat yang boleh awak perolehi daripada maklumat tersebut. Kenapa kita perlu pentingnya show ni? Sebab bila satunya kalau kita ada nak troubleshoot kan, apa command yang sebelum ni awak pernah masukkan, so awak buat, awak nak semak, gunalah show. Jangan sampai tak tahu apa yang sepatutnya awak buat lah. Ni contoh show interface. Ni show interface, terus interface apa yang awak nak kan. Show interface. Interface apa? Contoh G, kita Giga Ethernet tu kita boleh rekaskan sebagai gig sahaja ataupun G sahaja pun boleh. So dia akan showkan all the information lah. All the information ataupun statistik dia lah. Dia guna apa dia punya MAC address dia, description LAN dia yang kita masukkan tu apa dia punya IP address dia, bandwidth dia berapa, byte dia berapa, load dia berapa, semuanya dinyatakan lah pada sini. Kita tak perlu hafal pun, kita tahu sikit-sikit pun dah memadai. Tapi nanti kalau awak kerja dalam bidang network, confirm lah awak akan tahulah apa maksud-maksud semua ni. Okay? Sebab memang hari-hari menghadap kan, for sure lah akan tahu dia punya berapa dia punya sending, receive dia semua. Ni semua dia ada tulis lah kat sini. So saya pun tak tahu semua sekali lah. Okay. Yang certain sikit je lah saya tahu. Okay. And then bila show IP interface, tadi show interface. Kalau show IP interface G0/0 ni, apa yang ni? So dia punya maklumat yang dipamerkan macam ni pula. Okay. Macam ni pula. Dia akan display statistik for the router interface. Semua statistik dia lah. Apa dia punya IP address dia, broadcast address dia, maximum transfer unit dia, okay, MTU, okay, 1500 byte. Ni baik boleh bacalah sikit, okay, tapi tak perlulah hafal. Okay, nak tahu awak boleh buatlah searching rumah. Okey, yang ni IPv6 tak ada. Okey, seterusnya gateway. Gateway ni pun kita dah buat hari tu. Ya, gateway ni biasa kita buat dekat ni lah. Gateway ni kita setkan pada PC. Okey, tujuannya untuk apa kelas? Gateway tu. Kita buat default gateway ni on host ni. Untuk apa? Seorang boleh respon? Boleh respon tak siapa-siapa? Kenapa kita buat default gateway ni? Kenapa kita letakkan default gateway ni pada host?
kan semalam kita, hari tu kan kita ada buat, kita klik pada IP configuration, kita masuk IP dia, kita masukkan subnet mask dia, kita masukkan default gateway. Kenapa kita masukkan default gateway dia? Sebab default gateway tu macam dia punya pintu keluar untuk laluan yang dia pergi kat Okay. tempat yang destination dia. Okey, betul So bila kalau dekat kan ada maklumat tu kan, dekat dalam awak punya IP configuration dia ada IP dia, ada subnet dia kan. Lepas tu bawah dia ada default gateway. Kalau default gateway ni awak salah set, bermaksud PC contohlah kat PC 1 ni awak takkan jumpa IP kat sini. So pentinglah untuk awak tahu PC 1 ni gateway dia mana satu, PC 2 ni gateway dia mana satu, PC 3 gateway dia yang mana satu. Jangan PC 3 ni awak letak gateway untuk yang ini. PC 4 pun sama. Jangan PC 1 ni awak letak gateway dia adalah yang ini. Salah lah. Okay. So nak tak nak kena faham dia punya topologi dia. Kenapa dia macam tu? Sebab dia ikut pintu dia. Okay, ikut pintu dia mana dia lalu lah. Macam ni dia tunjuk lah yang gambar arrow orange tu kan. Dia tahu. Contoh PC 1 pergi PC 3 itu adalah merentas network lah. Ataupun merentas dua network. Yang ini adalah satu network. Yang ini pun satu network lah. Macam mana boleh tahu? Seperti yang saya ajar lah. Kan sini keluar daripada satu router ni satu network. Keluar daripada satu router yang lain satu network. So daripada topologi kita dah faham dah dia berada network yang sama ataupun tidak. Selain daripada kita boleh baca daripada dia punya ni kan. Daripada ni network address dia. Dia boleh nampak lah 192.168.10.0/24. Yang ini 11.0/24. So of course lah dia berada pada network yang berlainan. Okay, default gateway address is generally the router interface address attached to the local network of the host. Okay, to reach PCC, to reach PC3, PC1 address on the packet will the IP address on the PC3 but forward the packet to default gateway. Sama lah macam tadi. Nak pergi pada PC3 ni, make sure dia punya gateway ni adalah inilah awak setkan pada dia punya host. Make sure nanti PBT apa semua tu betul lah dia punya gateway. Kalau tak nanti bila awak ping tak dapat ping lah. Okay, satu lagi kalau tadi pada host kan, pada host maksudnya pada kita punya PC itulah. Satu lagi default gateway ni kita kena letakkan pada switch. Sebenarnya kalau kita tak letakkan pada switch, PC ni masih lagi boleh function, boleh lagi ping. PC 1 boleh je ping PC 3. Okay, kalau kita tak letakkan IP default gateway pada switch, tak ada masalah. Tapi dia bermasalah kalau kita nak access pada dia lah. Contoh kita nak access pada another network. Okay, another network. Contoh PC ni nak pergi pada sini lah kata. Okay, awak kena make sure letakkan, mesti awak masukkan dia punya IP default gateway ni selepas dah letakkan IP address VLAN tu kan. Dekat switch biasanya kita letak VLAN 1 je lah address dia. Apa IP dia. Dan biasanya kita letak IP nombor 2. Ikutlah arahan dia. Dia suruh letak IP nombor 2 ke, IP nombor 3 ke. Ikut senario yang ada. And then pastikan awak letak IP default gateway diikuti dengan IP address dia. Macam ni. IP kan yang bawah ni. IP default gateway diikuti dengan IP gateway dia. Contoh gateway untuk PC 1 switch 1 ni gateway dia adalah dot 1 ni lah. So dekat switch 1 ni kena masuk 192.168.10.1 lah. Kenapa 1? Sebab gateway dia dekat sini. Point ni kan. Point ni. So dia adalah dot 1. Biasakan bila awak dapat satu topologi, kalau disuruh buat assignkan IP, buatlah, contenglah di topologi tersebut dengan IP dia. Jangan duk sayang-sayanglah topologi awak bersih saja. Memang kena marah lah. Okay, nanti siang depan kalau masuk face to face, bila masuk dalam subjek network, topologi awak bersih je, memang awak kena marah lah dengan pensyarah awak. Sebab biasanya memang kita suruh awak allocate dekat awak punya topologi.
Sebab apa pentingnya awak allocate kat sini? Sebab mudah bila awak nak configure, awak terus tengok topologi dan terus pada real device awak. Bila awak pada semester atas ni dan semester 3, 4, 5 ni, awak akan diberi dengan real device. Awak boleh dia akan bagi juga packet tracer tapi tak banyak lah. Dia lebih kepada real device, configure real device. So lebih ni lah mencabar lah. Sebab real device dengan simulation ni, kalau simulation awak klik-klik je kan. Real device awak pastikan cocok secara physically dia punya kabel, make sure kabel function, testing dulu. Kadang-kadang cabaran dia kabel yang problem. Menyebabkan awak ping nanti test dia tak lah up kan, dia tak sukses. Memang cabaran lah ya. Terutamanya ada macam-macam tangan kan pegang device tersebut, maybe ada problem dia tak reset ke apa kan. Configuration yang sebelum ni kena erase dulu. Itu cabaran dia kalau awak guna real device lah. Nak tak nak memang kena lah. Awak kena ada experience benda tu sebelum awak masuk pada industri lah. Okay, sampai sini ada nak tanya? Okay, untuk configure initial untuk basic LAN ni ini saja. Okay, basic LAN ni. Sebab yang ini nanti kita akan masuk pada yang ni semua minggu depan lah saya masuk. Okay, ni sebenarnya ada juga yang bahagian-bahagian yang kita dah belajar. Ping kita dah belajar. Okay, default gateway pun kita dah belajar. Okay, ada banyak yang macam berulang-ulang. Okay, cuma ada trace route ni kita tak belajar lagi lah. Trace route ni function ni untuk kita trace. Biasanya kalau untuk kita troubleshoot sampai mana sahaja kita punya connectivity tu ada. Kita boleh trace dia punya laluan dia. Okay, gunakan command trace route. Contoh macam trace route ni kan. Guna command trace route. Ini adalah destination dia lah. Nak sampai ke daripada destination ni berapa laluan, berapa gateway yang kita lalu. Ataupun berapa IP yang kita lalulah. Kita lalu dot 10, kita lalu dot 20, kita lalu 30. Sampai sini je dia kesan. Contohlah. Ni destination dia kan. Okey, maksudnya semua ni dia boleh capai lah, dia boleh access. Kadang-kadang bila kita nak buat testing ni, kita nak test daripada contoh pada destination dot 2 ni, kadang-kadang dia sampai 20.2 je. Dot 30 ni kenapa dia tak boleh access kan? Maybe sini dia power down ke kan, kadang dia shut down. Kita tengoklah, kita boleh kena pasti melalui menggunakan trace route punya command lah. Itu tujuan dia. Kalau lagi satu, kalau kita buat trace ni kan, trace route ni, dia keluar asterisk ni, dia star ni, apa maksud dia? Maksudnya dia tak jumpa, dia lost. Okay, tak dapat unreply packet, dia lost. Maksudnya tak ada connection lepas tu, tak jumpa. Kalau dia jumpa, ya. Tak apalah, miscontinue. Asterisk. Ni asterisk ni maksudnya bila contohlah dekat sini dia keluar star je, 30 ni dia tak keluar. Bermaksud maybe dekat sini dia tak jumpa pun yang 30-nya IP ni. Sebab IP ni biasanya dekat router kan. Router ni dia tak dapat nak access. Disebabkan apa? Maybe lost, unreply packet ataupun router tersebut maybe down. So sebab bila dia trace tu dia tak dapat reply daripada point tersebut. Sepatutnya itu adalah laluan dia. Okay. Itu cara macam mana kita nak troubleshoot kita punya laluan lah. Okay. Dia punya route dia. Nanti kita tengok lah yang ni, kita test. Okay, so hari ni kita nak buat lab. Okay, lab apa yang awak nak buat? Buat lab yang simple lah. Okay. Lab yang untuk awak improve awak punya skill configuration. Okay. Kita buat ni lah. Kita buat dulu ni. Buat yang pertama yang ini. Lepas tu troubleshoot default gateway. Okay, buat yang pertama basic dia device configuration. Yang ni mudah je. Yang ini banyak macam awak nak view je lah. View berapa awak kena pasti. Yang ini saya bagi untuk awak. Saya rasa yang ini tak ada
ada configuration ke? Kalau ada configuration adalah dia punya score dekat situ. Kalau dia just untuk display je, tak adalah configuration awak nak buat, awak just semak lah. Dia tengok sekejap. Macam biasa awak letakkan nama awak sendiri. Nama awak tu dimasukkan pada awal-awal Kalau awak terlupa nak masukkan, dah masuk macam ni, alamak dah termasuk kan. Lepas tu dah termasuk, dah pilih guest tadi kan. Dah terpilih guest, lepas tu tak tahu nak tukar kat mana. Awak pergi dekat mana? Option. Pergi kat option, pergi kat user profile. Kat sini awak tukar nama awak lah. Tapi bila once awak tukar, dia akan reset balik awak punya activity. Bermaksud sebelum ni, configuration yang awak buat semuanya akan di-reset lah. Akan reset. Okay, kita tengok apa dia suruh buat. Sama ada awak boleh, okay dia ada suruh buat score ni. Cumanya awak just boleh buat yang IPv4 sahaja. Kalau dia suruh configure yang IPv6, awak tak boleh buat lah sebab kita tak belajar. Siapa nak cubalah Betul. Saya nak you all cuba untuk yang IPv6. Bermaksud skor dekat bawah ni tak mungkin lah awak akan dapat yang IP yang untuk prefix ni awak tak akan dapat lah. Untuk yang IPv6 punya configuration awak tak akan dapat dia punya. Awak just buat untuk yang IPv4 sahaja. Okay, sebelum tu selain daripada kita nak configure tu, sebenarnya apa yang dia suruh buat adalah awak cuba verify dia punya connectivity dan juga tengok apa yang ada dalam ni lah, sekejap ni configure initial setting. Connect router tu, sekejap salah. Tak, aku nak contoh dia, aku kena request. Kau kena approve ke? Naik. Bukan yang ni nanti pening pula. Connect router tu. Dua-dua ke? External yang ni tak nak. Ni mudah sangat. Okey, kena router tulan. Okey, dekat sini ada 3 objektif. Okey, 3 objektif awak. Pertama kita nak display je information. Display maksudnya awak tengok je. Awak tengok apa yang ada. Bila awak type command tu apa yang ada. Okey, awak jawablah soalan dekat sini. Apa command dia. Contoh, which command display statistik. Daripada nota tadi kan kita dah tahu kan nak display statistik all interface guna command apa. Untuk display serial saja maksudnya kita dah tahu dah serial interface. S, dia bukan ada G je dia ada S pun ada. S maksudnya interface yang akan kita gunakan untuk kita sambung antara router ke router. Biasa kita guna serial. Okay. Nak connectkan antara router ke router, dua router 1 dengan router 2, kita pakai serial interface. Contoh macam, inilah router 1 dengan router 2, kita pakai serial interface. Serial interface S0/0/0. Nak tahu yang mana satu, pergi preferences, pergi show all port ni, port label ni. So nampaklah nama port dia. Kalau port-port tu semakkan awak punya pemandangan kat sini, awak off lah balik kan. So, saya sukalah sebab daripada situ saya senang nak tahu dia punya nama
port. Okay, topologi ni telah di lock. So awak tak boleh nak alih-alih, dia tak bagi alih kan. So apa yang awak perlu buat adalah awak just kena pasti apa yang dia nak lah display. Maksudnya dia nak display router information. So awak perhatikan apa yang sepatutnya awak dapat lah. Okay, what is the IP address configure on router 1. So awak baca lah kat situ. Baca dekat awak punya yang awak hasil daripada awak configure, awak display tu, awak listkan lah. Listkan. Okay, part 2 configure router interface. Part 2 awak kena configure. Ikut saja dia punya maklumat yang diberikan lah. Dia suruh configure guna IP apa, dia nyatakan kat sini kan, dia suruh masukkan kan. So ikut sajalah. Ikut saja. Kat router 1. Router 2 kalau dia suruh buat, awak buat jugalah. Kalau tak suruh buat, tak ada lah. Okay, sebelum awak nak buat tu, awak baca dahulu dia punya detail dia. Okay, kat atas ni pun dia dah nyatakan dia punya IP lah. Maybe awak boleh rujuk jugalah sekiranya dia ada suruh configure dia punya dia punya interface apa semua tu kan. Awak boleh refer pada addressing table ni. Okay, dekat sini apa yang saya nak adalah you all boleh berbincang, tak ada masalah, bincanglah macam mana pun. Okay, tapi bahagian yang disuruh display ni saya nak awak screenshotkan dia punya maklumat tu lah. Saya tak nak ada jawapan saja. Saya nak jawapan tu berserta dengan screenshot. Macam biasalah kalau dia kata apa IP address yang ada dekat router R1 ni. So dia akan displaykan pada, awak akan configure kan, awak akan display kan, guna show apa command apa. Awak dapatlah IP address dia, awak screenshot dan highlightkan apa IP dia lah. Daripada maklumat tu saya tahu awak tahu baca maklumat tersebut. Okay, buatlah sampailah verified, boleh verified apa semua ni. Okay, try cuba fahamkan, okay, cuba fahamkan apa maklumat-maklumat yang ada pada router tersebut. Okay, daripada situ awak belajar dia punya connection apa semualah. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, untuk task yang ni saya bagi awak buat dua orang student satu ni je. Satu ni. Maksudnya saya nak suruh awak discuss lah. Saya bukan nak suruh buat seorang-seorang. Saya nak dua orang student, satu je dia punya packet tracer ni. So awak boleh bincang lah. Bincang macam mana kan. Tapi siapa yang nak buat seorang-seorang silakan. Saya bagi awak buat berdua. Sebab bila buat seorang kadang student tak bincang. Saya nak you all berbincang supaya maklumat tu lebih baik lah awak dapat berbanding buat seorang-seorang kan. Okay, nanti kejap lagi saya share dalam classroom. Awak boleh buat lah. Boleh buat bersamalah dengan kawan awak. Boleh Boleh. Boleh madam. Boleh, madam. Okay, so saya share jap. Yang satu ni. Connect router to LAN. Connect router to LAN, okay.
Okey, yang bahagian ni awak boleh copy sendiri lah dia punya ni. Awak copy sendiri. Dia boleh jadi masukkan word, so sebab mudah awak nak tahulah jawapan dia mana satu kan. Nanti nak masukkan jawapan awak copy sendiri kat word. Okay, saya dah masukkan, awak boleh ambil lah kat situ. Ya, ada tak? Okay, awak boleh ambil lah. So kalau ada masalah boleh bagi tahulah. Saya akan stay je dekat line sampai pukul 10. So saya lepaskan awak lah. Siapa yang nak ni nanti, jap saya nak ambil ni jap. Okay, saya akan ada di line saja. Siapa yang nak left boleh left, tapi pastikan buat dan hantarlah Saya akan stay sampai pukul 10. Lepas 10 kita dismiss kelas. Okay. Okay, boleh buat lah. Okay, masing-masing. Okay, command apa semua. Awak nak tahu detail apa command 3.2 tu lah. Nanti apa masuk-masuk command tu apa kan. Boleh tengok kat situ. Biasakan lah. Biasakan awak punya. Okay lah, untuk tahu apa dia punya command-command yang sepatutnya awak gunakan lah. Semua command tu ada dalam 3.2 punya notes lah. Siapa nak left boleh left lah. Saya dah ambil attendance tadi. Semua tadi yang tak datang Musfira, Daing, Solihin. Tak datang. Saya ada madam. Sarina ada. Okey, Solihin ada. Musfira ada tak? Terima kasih, madam. Okey, sama. Thank you, madam. Okey. madam. Okey. Terima kasih, madam. Ya. Si madam.